أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri pembelajaran ataupun siri ulang kaji UPKK, yang mana pada kali ini kita nak tengok berkaitan dengan subjek kefahaman Al-Quran berkaitan dengan surah Al-Bayyinah. Dalam video yang lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan surah Al-Zalzalah. Kemudian kali ini kita nak bincang berkaitan dengan surah Al-Bayyinah. Perlu diingat bahawasanya surah yang mana termasuk dalam kefahaman Al-Quran perlu juga dihafal. Perlu dihafal. Maksudnya surah dalam hafalan Al-Quran dan kefahaman Al-Quran adalah surah yang sama. Jom kita teruskan kefahaman Al-Quran surah Al-Bayyinah. Kita baca surah Al-Bayyinah beserta dengan maknanya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksud dia, orang-orang yang kafir daripada ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Orang-orang kafir iaitu ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik ni
Dia orang kata dia orang tak akan lepaskan kepercayaan dan amalan dia orang daripada dulu lagi, amalan dia orang masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Okey, sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa maksud bukti yang nyata itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, iaitu seorang rasul daripada Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Okay, so maksudnya kat sini dalam ayat yang pertama tadi, orang kafir ataupun ahli kitab, orang musyrik, orang yang menyembah berhala dan sebagainya tu, dia cakap diorang nyatakan yang diorang ni takkan tinggalkan agama diorang, kepercayaan diorang, okey, selagi mana tidak datang seorang rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Okey, maksud rasul kat sini adalah Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembaran yang suci itu bermaksud Al-Quranul Karim. Okey, Rasulullah kan dia datang, Rasulullah diutuskan dengan adanya kitab bersama Rasulullah yang dipanggil dengan Al-Quran. Okey. Fiha kutubun qayyimah, terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Okey, kitab dari Allah itu sangat adil, sangat orang kata tak ada penyelewengan, adil, lurus dan tak ada kesalahan sedikit pun kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Okay, ayat ni maksudnya, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum zaman diutuskan Nabi Muhammad dulu, diorang telah diberikan dengan kitab Taurat dan kitab Injil, tapi diorang tak percaya kepada Taurat dan Injil itu sehingga berlaku kepada mereka perpecahan setelah orang kata bukti yang jelas nyata, kitab daripada Allah itu dah sampai, tapi diorang still lagi berpecah belah. So jadilah mereka orang-orang yang rugi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Padahal dalam kitab Injil dan kitab Taurat sebelum ni yang diutuskan kepada nabi-nabi yang sebelum ni pun, mereka tidak diperintahkan benda lain kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala juga, untuk mengikhlaskan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tetapkan akidah tauhid, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka mendirikan sembahyang serta membayar zakat, dan itulah agama yang benar. Okey. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam, kekallah mereka di dalamnya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Okey, dalam ayat ni Allah menegaskan kepada kita bahawasanya orang-orang kafir, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik itu, tempat mereka adalah berada di neraka jahanam. Itulah tempat yang balasan yang setimpal dengan mereka, kekallah mereka di dalamnya. Maksudnya dia orang ni tak akan berpindah daripada neraka jahanam itu buat selama-lamanya, kerana mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Allah nyatakan pula orang yang sebaik-baik makhluk itu adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah syurga Aden, tempat tinggal yang tetap. Okey, balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman adalah syurga, tempat tinggal yang tetap bagi mereka, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Ada orang takkan pindah ke tempat lain dah, kekal di dalam syurga Aden. Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Okey, itu adalah sebutan daripada ayat surah Al-Bayyinah. Okey, kemudian kita nak tengok intisari surah Al-Bayyinah. Okey, apa intisarinya? Yang pertama, surah Al-Bayyinah ini diturunkan di Madinah dan mempunyai 8 ayat. Mempunyai 8 ayat. Al-Bayyinah bermaksud bukti yang jelas nyata. Allah menerangkan bahawa orang kafir daripada ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani serta orang musyrik, tidak akan meninggalkan kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka seorang Rasul. Perpecahan dan perselisihan berlaku kerana mereka sayang untuk meninggalkan kepercayaan dan amalan yang diterimanya turun-temurun, dan ada pula yang berperasaan hasad dengki serta sayangkan pangkat dan pengaruh yang mereka nikmati faedahnya. Kemudian mereka diperintahkan supaya menyembah dan beribadat kepada Allah dengan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Surah ini diakhiri dengan menerangkan azab siksaan yang akan menimpa orang-orang yang kufur ingkar dan balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Itu intisari surah Al-Bayyinah. Surah ni diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah, kemudian 8 ayat. Peringkat yang pertama kita tengok orang kafir, orang musyrik ataupun ahli kitab ni, diorang tidak, Allah kata dia tidak akan meninggalkan amalan-amalan diorang sehingga datang seorang Rasul yang membawa bukti yang jelas nyata. Diorang sendiri yang nyatakan benda tu. Diorang takkan tinggalkan agama diorang sehingga sampai ada Rasul yang bawa bukti yang jelas dan nyata. Tapi benda tu tak berlaku pun. Datanglah Rasul bawa kitab Taurat, Injil, Al-Quran. Tetap mereka berlaku perpecahan di antara mereka. Mereka lawan juga. Orang Yahudi lawan juga Rasulullah. Orang Yahudi bunuh melawan juga nabi-nabi yang terdahulu. So semua tu datang bukti yang macam mana pun diorang tetap dengan kedegilan, tetap dengan ketidakpercayaan mereka. Kemudian Allah nyatakan juga dalam surah ni tentang apa kesudahan bagi orang-orang yang musyrik, yang kafir, ahli kitab yang tak percaya kepada nabi dan rasul tadi itu adalah neraka jahanam, dan mereka itu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian bagi orang yang beriman pula akan ditempatkan di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang Allah redha dengan mereka, dan mereka pun redha ataupun bersyukur dengan
pemberian Allah Subhanahu wa taala. Okey, maksudnya orang beriman dibalas dengan syurga, orang yang kufur ingkar dibalas dengan neraka. Okey, kemudian kita pergi kepada pengajaran surah Al-Bayyinah. Apa pengajarannya? Okay, yang pertama, kita hendaklah ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beriman adalah sebaik-baik makhluk. Yang ketiga, kita hendaklah beriman dan yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang Islam dilarang mengikut ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan yang kelima, orang yang beriman akan mendapat balasan yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan kefahaman Al-Quran surah Al-Bayyinah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.